Untuk yang makan gaji 30 Jun kepada yang berniaga atau bekerja sendiri. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Bandani. Bertemu kita lagi dalam slot webinar Komo Buntu Teman Bantu edisi ke-9 28 Disember 2023 bersamaan 15 Jamadi Akhir 1445 Hijrah, Khamis terakhir dalam bulan terakhir tahun 2023. Ini adalah edisi yang terakhir bagi tahun 2023 slot Komo Buntu Teman Bantu. Adakah sesi ini akan diteruskan pada tahun 2024? InsyaAllah pasti akan diteruskan sekiranya mendapat sambutan dan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan pengikut setia Komo Buntu Teman Bantu ini. Okey, ini juga selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan oleh pihak hasil itu sendiri dalam membawa pendekatan AES, Awareness, Education and Services, dalam menggalakkan pematuhan secara sukarela kepada pembayar cukai di luar sana. Okey, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi berdaftar dan menyertai taklimat pada pagi ini yang diadakan secara webinar melalui aplikasi Zoom dan Microsoft Teams. Saya, Saiful Nizam bin Saad, selaku moderator pada hari ini akan membincangkan satu topik yang menarik, iaitu e-Perkhidmatan Percukaian, inisiatif pendigitalan perkhidmatan hasil yang akan diwajibkan, yang telah pun dilaksanakan secara berperingkat pada 1 September 2023 dan akan diwajibkan sepenuhnya bermula pada 1 Januari 2024. Ini selaras dengan pemakluman yang telah dikeluarkan oleh pihak hasil dalam hibahan media bertarikh pada 22 Ogos tahun 2023. Baiklah, untuk kita mengupas lebih lanjut berkenaan e-Perkhidmatan Percukaian ini, kami telah menjemput dua orang panelis pada pagi ini yang akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan berkongsi maklumat dan berkongsi ilmu berkaitan dengan e-Perkhidmatan selama lebih kurang 1 jam sesi ini ya. Mulai kiranya untuk saya perkenalkan terlebih dahulu ahli panel kita pada hari ini. Yang pertama, segak bergaya kacak orangnya, Encik Ahmad Imran Zamzam, Pengarah Operasi Negeri Seksyen Khidmat Pelanggan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Negeri Perak. Okay. Selamat datang Cik Imran. Ya, selamat datang. Terima kasih. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Sihat. Okey. Dan panelis kita yang kedua, Sekuntum Bunga. Okey, yang cantik jelita, Puan Siti Sarah Marzuki, Pengarah Operasi Negeri daripada Seksyen Audit Majikan dan Seksyen Audit Majikan dan Penggajian Lembaga Hasil Negeri Perak. Selamat datang Puan. Terima kasih Cik Saiful. Alright. Awal baju hari ni ya? Batik Hari Khamis. Okey, alright. Tema batik kita. Okey. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan para peserta di luar sana, kita juga sudah menyediakan ruang pigeonhole untuk tuan-tuan dan puan-puan penonton di luar sana untuk mengajukan soalan, dan pihak kami akan cuba menjawab soalan-soalan berkenaan pada sesi Q&A nanti di akhir sesi ini nanti ya. Baiklah, cukup saya berceloteh tanpa kita melengahkan masa. Kita terus saja kepada soalan yang pertama dan kita mulakan dengan Encik Imran. Encik Imran. Ya. Okey, Malaysia Madani. Okey, pelbagai inisiatif yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan dalam menaik taraf ekonomi rakyat dan menaik taraf hidup rakyat itu sendiri, antaranya inisiatif kerajaan digital ke arah negara yang pintar. Ini sedikit sebanyak memberi impak dan kesan kepada cara penyampaian perkhidmatan dari agensi-agensi kerajaan, dan lembaga hasil juga secara khusus telah menyahut cabaran ini. Okey, apakah objektif e-perkhidmatan yang disediakan oleh lembaga hasil dalam konteks hasil itu sendiri? Silakan Cik Imran. Okey, baik, terima kasih Encik Saiful. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih di atas jemputan kepada saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan penonton-penonton Komo Buntu Teman Bantu edisi terakhirlah untuk tahun 2003 ini. Bersama-sama kita berkongsi ilmu dan juga sama-sama saya sampaikan apakah transformasi yang akan Lembaga Hasil Dalam Negeri akan adakan terutamanya untuk tahun 2024, iaitu kita tak lama lagi, beberapa hari lagi akan ke tahun 2024 pada minggu hadapan. Tahun depan nampak macam jauh kan. Betul. Okey, jadi berbalik kepada soalan Cik Saiful tadi, iaitu objektif e-perkhidmatan ini. Dalam transformasi ke arah digital sistem pencukaian Malaysia, lembaga hasil dalam kita menyahut seruan kerajaan untuk menyokong dan meningkatkan semua perkhidmatan kerajaan ke arah
digital, lembaga hasil dalam negeri tidak ketinggalan untuk menyahut cabaran tersebut, dan juga kami akan bersama-sama menyokong hasrat kerajaan untuk kita memudahkan pembayar cukai dalam semua urusan pencukaian mereka. Dan ia juga adalah sejajar dengan elemen yang diterapkan oleh lembaga hasil dalam negeri. Jika tuan-tuan tahu, sebelum ini kita menerapkan elemen AES, iaitu Awareness Education Service. Jadi tiga elemen ini kita terapkan kepada bea cukai, dan untuk menambah baiknya kita teruskan dengan ke arah digital dalam sistem pencukaian kita. Dan kalau kita tengok, ia juga adalah untuk menambah baik perkhidmatan lembaga hasil dalam negeri, di mana tuan-tuan dan puan boleh secara urusan pencukaian itu digunakan secara online. Dan penggunaan e-perkhidmatan ini yang secara mandatorinya akan bermula pada 1 Januari 2024 adalah untuk memberi akses yang lebih mudah dan pantas kepada para pembayar cukai, dan juga dalam melaksanakan urusan pencukaian tuan-tuan dan puan-puan. Satu lagi, kalau tu dia juga memudahkanlah tuan-tuan dan puan-puan para pembayar cukai untuk tidak perlu hadir ke kaunter dan menyelesaikan apa juga masalah pencukaian, dan juga bukan masalah jelah urusan pencukaian tuan-tuan dan puan-puan secara di atas talian di hujung jari anda saja. Jadi itulah apa yang dibuatnya adalah untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan dalam menyelesaikan urusan pencukaian tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang sikit saya pun. Banyak parking. Ya, tak payah banyak parking semualah. Masa lagi lah. Okey Cik Imran, terima kasih atas penjelasan itu tadi. Jelas kat sini tuan-tuan dan puan-puan ya. E-perkhidmatan yang dikenalkan oleh pihak hasil ini adalah untuk memudahkan urusan pencukaian tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun majoriti di luar sana hanya buat urusan dengan lembaga hasil setahun sekali, sebab kita taburan hanyalah setahun sekali, ataupun pihak-pihak lain yang sentiasa berurusan dengan lembaga hasil adalah untuk memudahkan urusan pencukaian, di mana mereka tak perlu nak pergi ke lembaga hasil, kena bawa kereta, kena ambil time off, kena ambil cuti bagi urusan pencukaian semata-mata. So, ini adalah majoriti dia adalah untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk akses dari mana-mana saja dekat pelosok dunia ni untuk berkaitan mendapatkan info berkaitan pencukaian tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baiklah Cik Imran, kita pula pergi ke soalan seterusnya dengan Puan Siti Sarah kita. Okey, Puan Siti Sarah, teknologi di hujung jari tidak dinafikan sejak pandemik COVID-19 dan perintah PKP yang telah dilaksanakan sebelum ini, perubahan secara drastik dapat dilihat dari segi perubahan teknologi, di mana dulu mesyuarat secara bersemuka, sekarang mesyuarat lebih diadakan secara dalam talian. Banyaknya webinar, perkhidmatan penghantaran makanan secara dalam talian, pemberian barangan-barangan secara dalam talian juga tumbuh bagaikan cendawan selepas hujan. Namun, tak dinafikan masih ramai di luar sana yang masih belum cakna ataupun belum peka dengan perubahan teknologi terkini. Bagaimana pula mereka pembayar cukai ini, walaupun golongan minoriti, tapi masih memerlukan perkhidmatan secara manual dengan lembaga hasil dan Malaysia. Silakan Puan Sarah. Terima kasih Cik Saiful. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana telah saya diberi peluang dan ruang untuk sama-sama berkongsi pada hari ini, dan juga di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada peserta-peserta webinar untuk sesi Koma Buntu Teman Bantu inilah ya. Okay, semoga dengan penyertaan kita ini kita sama-sama dapat mendapat manfaat insya-Allah. Okay, now back to the question ya. Yeah. Now kita telah menyediakan perkhidmatan e-services ini, tapi bagaimanakah untuk mereka yang masih memerlukan perkhidmatan ini secara manual? Yes. Okay, do not fret. Kerana we do understand certain state yang lebih ready ataupun telah menyediakan infra yang lebih lebih baik lah ya, berbanding dengan maybe tempat-tempat yang lebih remote ataupun di luar bandar tu kurang sikit kan. Jadi tidak semua state yang telah memberikan perkhidmatan ataupun menyediakan infra yang sama. Jadi kita di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
menyediakan kaunter-kaunter yang dibekalkan dengan kios yang mana kita terdapat konsultan-konsultan hasil kita yang bersedia at any point of time for you all to come during office hours to any cawangan in lembaga hasil dalam negeri Malaysia di mana-mana negeri. Jadi bagi mereka yang yelah some tu mungkin they are worried or they are skeptical, and some tu bukannya dia tak nak buat secara online, tapi they are not, you know, because certain acronym yang that is being used tu is a bit, the jargon tu tidak terlalu familiar, kan, especially kalau kita, you know, CP55D, CP39, so some are not, some sound so alien to the taxpayers out there, ya. Jadi jangan risau, we are walking our talk. Jadi kita dengan menerapkan elemen AES, Awareness, Education and Services, kita menyediakan konsultan-konsultan hasil yang terdapat di kaunter, di semua kaunter, di semua cawangan lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Kerana borang-borang manual yang terdapat di portal rasmi LHDNM akan ditandakan sebagai untuk rujukan sahaja. Jadi whether you like it or not, memang kita dah tak boleh dah buat secara manual. Tapi kita buat ni secara berperingkat, bermula pada 1 September 2023 dan mandatory pada minggu hadapan seperti yang telah disebut oleh Encik Imran, 1 January 2024. So jangan risaulah. Hadir je, kita akan beri bimbingan dan juga tunjuk ajar untuk pembayar cukai di luar sana ataupun yang bakal pembayar cukai di luar sana bersiap sedia untuk kita punya e-services yang akan berlangsung secara mandatory next week. Okey. Terima kasih di atas penjelasan Puan Siti Sarah itu tadi. Jelas kat sini tuan-tuan puan, tak ada alasan untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk mengatakan tidak tahu bagaimana nak buat, sedangkan pihak lembaga hasil itu sendiri telah menyediakan infra yang sepatutnya dan tuan-tuan hanya perlu hadir ke mana-mana lembaga hasil yang berdekatan bagi mendapatkan tujuh ajar berkenaan e-perkhidmatan ini, dan selaras dengan konsep yang diamalkan oleh lembaga hasil, there is no wrong door, di mana kami akan sentiasa membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam melaksanakan tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan dalam sebagai pembayar cukai yang patuh. Okey, so kita faham dekat kalau nak dibandingkan dengan negeri Perak ini sendiri, atau kita nak bandingkan dengan tahap pengetahuan berkaitan dengan IT di Lembah Kelang adalah sangat-sangat berbeza, dan kita cuba adapt to that situation. Okey, kita faham dekat Melaka suka dengan asam pedas, dan kita tak boleh paksa orang Melaka untuk suka dengan gulai tempoyak negeri Perak punya. So kita faham situasi itu dan beri masa dan peluang untuk kami mengajar dan mendidik tuan-tuan dan puan-puan bagaimana cara penggunaan e-perkhidmatan ini. Okey, soalan yang seterusnya Encik Imran. Okey, untuk kita berubah kepada perkara yang kita dah selesa kepada sesuatu yang baru, bukanlah satu perkara yang mudah, especially kepada pembayar cukai di luar sana yang agak yang tak biasa dengan lembaga hasil, urusan pun hanya setahun sekali, ada term-term sendiri yang agak alien macam mana Puan Siti Sarah cakap tadi, agak alien, tak berapa faham. Okey, dan sekiranya berlaku kesilapan, ia akan memberi tanggapan yang negatif kepada lembaga hasil itu sendiri. So apakah persediaan lembaga hasil untuk pelaksanaan e-perkhidmatan secara mandatory pada 1 Januari 2024? Apakah kemudahan yang hasil sediakan untuk membantu dan mendidik pembayar cukai untuk bertukar daripada perkhidmatan secara manual kepada perkhidmatan secara dalam talian? Silakan Cik Imran. Okey, baik Cik Saiful dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jika tuan-tuan dan puan-puan kita ke belakang sikitlah sejarah, tengok transformasi yang lembaga hasil tu. Kalau tuan-tuan di umur dalam 40-an, 50-an, tuan-tuan mungkin sebelum ni melalui zaman di mana taksiran cukai secara formal ni, di mana tuan-tuan perlu isi borang. Lepas tu 30 April tu berlari ke pejabat lembaga hasil sampai pukul 12 malam nak juga masuk dalam kotak tu, takut kena denda cukai apa semua kan. Itu betul. Selepas tu itu taksir formal. Tuan-tuan kena kira cukai tu.
dan nanti pegawai di lembaga hasil akan semak betul ke salah ke apa semua. Itu sebelum ni. Selepas tu kita ke fasa seterusnya, iaitu sistem taksiran sendiri, iaitu pada tahun 2000 untuk pembayar cukai syarikat dan 2004 tu kita perluaskan kepada pembayar cukai individu. Dan ini sistem taksiran sendiri yang kalau tuan-tuan dan puan nama yang telah sinonim iaitu e-filing. Dan itu taksir sendiri, maknanya tuan-tuan dan puan kira, lepas tu hantar dan bayar. Apa yang tuan-tuan kira, barulah pegawai lembaga hasil akan buat pengauditan. Kita nampak transformasi dari satu fasa ke satu fasa. Dan perkara itu yang saya sebut dari tahun 2000, 2004 dah lebih 20 tahun. 20 tahun dah. Ini dah tahun depan 2024. Kan? Dan kita bergerak ke arah digital. Dan juga transformasi yang semuanya di hujung jari pada masa sekarang. Dan LHDN sudah tentu dah tidak akan ketinggalan dalam bersama-sama untuk bersama-sama dalam arus perdana ini. Dan kita sekarang ke arah era baru dalam pencukaian negara ini, iaitu era MyTax. Kita gelarkan MyTax. Seperti saya sebut tadi, e-filing. Bila e-filing, tuan-tuan sebenarnya telah MyTax ini adalah satu kita rebrand dan kita tambah baik daripada e-filing. Jika dulu e-filing hanyalah tuan-tuan dan puan-puan hanya untuk hantar dan semak borang nyata cukai yang dihantar pada setiap tahun, iaitu pada setiap musim musim filing, Tetapi dengan penambahbaikan dan juga kita rebrand kepada MyTax ini, kita pun ada dalam aplikasi sekarang. Sebenarnya dalam MyTax ini lebih daripada dua fungsi itu, macam-macam ada sebenarnya ni. Betul. Dan MyTax yang aplikasi yang disediakan oleh SGN ini, kalau dulu kita hanya menyemak dan hantar borang, sekarang kita boleh selain daripada menyemak jumlah cukai yang telah dibayar, kita juga boleh menyemak jumlah cukai yang belum dibayar. Kita boleh semak borang taksiran yang mana yang masih belum dihantar dan dihantar. Semuanya di hujung jari. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak di paparan skrin tuan-tuan dan puan-puan tu, inilah yang transformasi yang kita akan gunakan bermula pada 1 Januari 2004 ini. Dan yang paling penting untuk tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya peniaga-peniaga dan juga tuan-tuan puan-puan yang ingin bercuti, iaitu sekatan perjalanan ke luar negara. Dan ini sebenarnya selalu menjadi satu nightmare, satu ketakutan apabila berhadapan dengan Jabatan Imigresen Malaysia. Bila tuan-tuan dan puan nak keluar negara, kerana tuan-tuan dan puan tidak tahu sama ada tuan-tuan dan puan boleh lepas atau tidak keluar negara atas sekatan perjalanan yang disebabkan oleh cukai yang tidak dibayar. Jadi dengan aplikasi MyTax ni, hanyalah di hujung jari tuan-tuan dan puan-puan semak, masuk nombor kad pengenalan dan tuan-tuan akan dimaklumkan sama ada tuan-tuan ada sekatan ataupun tidak. Jadi lebih menenangkan tuan-tuan dan puan-puan untuk keluar negara sebenarnya dengan MyTax ni. Sebab saya tengok memang rata-rata problem ni selalu terjadi di Kelah A dan juga pintu-pintu keluar di dalam negara. Kalau di Kelah A tu memang kapal terbang tu terus burn lah. Memang tak tunggulah. Nak selesaikan cukai biasanya tak sempat. Kalau tuan-tuan puan-puan ada sejam tu. Dan untuk MyTax ini, jika tuan-tuan puan-puan download tetapi masih teragak-agak untuk cara nak menggunakannya, tuan-tuan adalah boleh hadir ke pejabat-pejabat kami di semua lokaliti Lembaga Hasil dan Negeri Malaysia untuk konsultan hasil kami memberi panduan dan mengajar bagaimana untuk menggunakan MyTax ini. Dan jika saya rasa jika tuan-tuan biasa menggunakan aplikasi ini, saya rasa perkara ini tidaklah menjadi masalah yang besar lah untuk tuan-tuan mula menggunakan MyTax ni. Itu antara objektif kita untuk memudahkan membayar cukai lah. Ya, Cik Imran. Saya tertarik dengan sekatan perjalanan tadi Cik Imran ya, sebab kebanyakannya mereka yang terkandas di pintu-pintu sepadan ataupun di KLIA akan mengalahkan Lembaga Hasil dan Malaysia disebabkan tidak bayar cukai. Tapi kita bukanlah the only agency yang boleh mengenakan sekatan tersebut. Ada lagi agensi kerajaan yang boleh mengenakan sekatan
iaitu antaranya PT-PTN, pihak kastam ataupun pihak mahkamah. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan cakna ataupun mahir menggunakan EAP pengangkatan yang telah disediakannya, tuan-tuan dan puan tahu yang sekiranya sekatan itu berlaku dan tiada tunggakan cukai daripada lembaga hasil, so maknanya bukan kami yang mendirikan sekatan, mungkin daripada agensi lain. Dan kita boleh lihat evolusi perubahan e-perkhidmatan ini daripada pada tahun 2000, kita bermula dengan e-filing untuk syarikat, tahun 2004 untuk individu, dan hampir 20 tahun penggunaan penghantaran secara dalam talian. Dan e-filing ini berevolusi, berevolusi dan ditambah baik pada tahun 2023 dengan penambahan lebih banyak maklumat seperti yang mana Cik Imran cakap tadi. Bukan sekadar hantar borang, kita boleh tahu status penghantaran borang, tapi kita boleh semak jumlah cukai yang telah kita bayar, jumlah tunggakan cukai sekiranya ada, dan sekiranya ada sekatan dikenakan ke atas kita. Mudah, tepat dan selamat. Okey. Tamat untuk sesi pusingan pertama, sesi webinar kita pada kali ini. Kita akan berehat sebentar. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana. Stay tune. Komo Buntu, teman bantu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita semula ke pusingan yang seterusnya. Komo Buntu, teman bantu. Dan kita sebenarnya sangat-sangat bertuah pada hari ini sebab kedua-dua panelis kita pada hari ini adalah bekas customer care officer ataupun pegawai perhubungan awam yang sangat faham berkaitan dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh pihak hasil itu sendiri kepada pembayar cukai di luar sana. Baiklah, tanpa melengahkan masa, Puan Siti Sarah, soalan yang seterusnya. Okey, e-filing telah bermula pada tahun 2000 untuk syarikat dan kepada individu pada tahun 2004 di mana pelaksanaan sistem taksiran sendiri dilakukan. Okey, syarikat telah diwajibkan untuk menghantar borang secara dalam talian dan individu pula masih diberi pilihan untuk dihantar secara dalam talian ataupun secara manual. Tapi dia bukan sekadar hantar borang saja, tapi sebab lembaga hasil ni dia ada pelbagai jenis perkhidmatan, antaranya taksiran cukai, bayaran cukai, cukai keuntungan harta tanah, cukai duty stamp, lepas tu surat penyelesaian cukai. Boleh tak Puan Siti Sarah nyatakan perkhidmatan yang akan diwajibkan secara elektronik tak lama lagi? Silakan Puan Siti. Okey, terima kasih Cik Saiful. Perkhidmatan yang akan diwajibkan secara mandatory itu adalah semualah. So currently we have about 26 products di bawah e-services, dan the number will not be stagnant. The number will increase in time. So apakah perkhidmatan-perkhidmatan yang telah diwajibkan bermula pada 1 September adalah semua yang terdapat di dalam portal MyTax. Portal MyTax itu adalah portal yang tadi Cik Imran telah sebutkan tadilah So these are the ones yang that have been kalau diwajibkanlah penggunaan pada 1 September tu. Antaranya, kita akan sebutlah beberapa Antaranya adalah pendaftaran nombor pengenalan cukai, iaitu Tax Identification Number. Kalau macam dulu, you need to appear in any of the cawangan to bring, and then you have to bring, kalau you adalah pengusaha ataupun business owners, you kena bawa your business registration and your IC and things like that. But now, you don't even have to leave the house or your office or your shop. You just have to do it online aja, dan of course untuk taxpayers ataupun yang adik-adik yang baru join the workforce, you need to do the pendaftaran of your tax identification number. Seterusnya, permohonan PIN. Ini juga telah diwajibkan bermula pada September 2023, September tahun inilah. Pengkemaskinian maklumat, contohnya kita nak kemaskini alamat ataupun email address, phone number, things like that lah. Bayaran pendahuluan. Bayaran pendahuluan ni mostly is digunakan oleh majikan untuk membuat macam kita punya monthly deduction. Potongan cukai bulanan. Betul. Correct. And then pengemukaan borang nyata, dokumen percukaian dan surat cara, this is through stamps, permohonan dan juga rayuan. So all this kita telah we have catered it secara online untuk memberi kemudahan dan akses kepada rakyat dan juga to all the pembayar cukai and the future pembayar cukai. Okey.
So maknanya kat sini tuan-tuan dan puan-puan okey, boleh saya rangkumkan sekiranya penghantaran borang, kita nak buat turun borang di laman sesawang, hasil kita itu telah dinyatakan untuk rujukan sahaja. So maknanya penghantaran secara elektronik adalah mandatory. Ya betul Saiful. Borang-borang manual yang terdapat di dalam kita punya laman web hasil tu akan ditandakan untuk rujukan sahaja. Jadi memang you have to do it secara dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan buntu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan urusan pencukai itu, pergilah ke mana-mana lembaga yang berdekatan untuk mendapatkan bantuan dan petunjuk ajar daripada pegawai-pegawai konsultan kami yang sentiasa mesra dan bersedia untuk berkhidmat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Tadi Puan Siti Sarah ada sebut pasal TIN, Trade Identification Number Cik Imran. Okey, benda ni mungkin barulah, terms baru kepada pembayar cukai di luar sana. Apa itu TIN? Adakah air minuman tin ataupun tin apa kira-kira? So maknanya dia adalah terms yang kita gunakan, Trade Identification Number ataupun nombor cukai pendapatan. Okey, telah diwajibkan secara untuk berdaftar secara dalam talian. Okey, boleh tak Encik Imran terangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan pendaftaran TIN ini Cik Imran? Silakan Cik Imran. Okey, terima kasih Cik Saiful. Okey, seperti yang Cik Saiful maklumkan tadi, TIN ni adalah satu term barulah dalam sistem percukaian kita, dan ramai orang tanya TIN apa kan, tin makanan ke, air minum, tin kan macam-macam mula-mula kan. Itulah singkatan Tax Identification Number, TIN. Dan sebenarnya TIN ini bagi membolehkan pembayar cukai membuat semakan dan pendaftaran di atas talian lah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan perlu terlebih dahulu mendaftar TIN ini, tetapi untuk pembayar cukai dalam beberapa kategori lah. Kategori yang perlu secara mandatory untuk pendaftaran TIN ini adalah seperti individu, kategori majikan, syarikat, perkongsian liability terhad, koperasi, pertubuhan dan juga badan amanah. Itu kategori-kategori yang mandatory untuk tuan-tuan dan puan-puan pembayar cukai sekalian untuk pendaftaran TIN. Dan kita masih mengecualikan beberapa kategori lain untuk pendaftaran TIN ini, iaitu bagi beberapa juga kategori pembayar cukai, iaitu seperti entiti labuan, pendapatan untuk petroleum, harta pusaka, dan juga penghibur awam, bukan non-resident lah, bukan pemansuatin, dan juga penerima dan juga non-resident bagi tujuan withholding tax, iaitu cukai pegangan lah. Jadi betul. Bagi kategori ini buat masa ini masih boleh kita kecualikan dahulu. Dan bagaimana tuan-tuan dan puan-puan untuk mendaftar TIN ini? Sebenarnya amat mudah untuk pendaftaran TIN ni. Kita cuma pergi ke portal Lembaga Hasil Dalam Negeri dan terus ke menu e-daftar. Jadi saya nampak tuan-tuan pun boleh tengoklah bagaimana secara live sekarang kita tunjukkan pendaftaran TIN lah, iaitu masuk ke portal LHDN, pergi dan terus klik ke menu e-daftar, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih berdasarkan kategori pembayar cukai tuan-tuan dan puan-puan untuk mendaftar PIN ini. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan telah memasukkan nombor-nombor cukai tersebut dan nombor MyCard ataupun nombor itu telah didaftarkan, dan kemungkinan nombor telah didaftarkan secara automatik oleh majikan. Biasanya keadaan ini jika tuan-tuan dan puan untuk pekerja-pekerja barulah yang didaftarkan mempunyai potongan cukai berjadual lah. Dan ini sistem akan pop up, akan beri satu mesej yang pendaftaran tersebut telah maknanya nombor MyCard tuan-tuan telah didaftarkan di dalam sistem kami lah. Jadi tidak perlu, maknanya tidak akan jadi duplikat lah. Okey, tuan-tuan dan puan boleh nampak sekarang kan. Nama ni nombor cukai pendapatan tidak wujud ni, maknanya memang tuan-tuan boleh teruskanlah. Jadi itulah amat mudah. Nanti just pergi ke website kami, ke MyTax, dan teruskan pendaftaran TIN terlebih dahulu.
Itu. Okey, terima kasih Cik Imran di atas penjelasan itu tadi kat sini So, tuan-tuan dan puan-puan jangan pelik kalau katakan kat dekat di dalam e-perkhidmatan tu ada macam-macam kategori pembayar cukai, ada individu, ada majikan, ada syarikat perkongsian, ada perkongsian liability terhadap pertubuhan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan di luar sana jangan pening, just fokus kepada apa yang sepatutnya. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan adalah individu yang bekerja, just fokus kepada pendaftaran sebagai individu. Dan jangan pelik jangan pelik tuan-tuan dan puan-puan sekiranya telah bekerja dan tak pernah mendaftar nombor TIN, tapi bila kita cuba nak berdaftar dekat e-daftar tu telah dinyatakan pop-up message mengatakan bahawa IC ataupun MyCard tuan-tuan dan puan-puan telah pun didaftarkan ataupun telah mempunyai nombor cukai pendapatan. Ini adalah tindakan yang diambil oleh pihak majikan, di mana pihak majikan diwajibkan untuk menghantar borang CP22 iaitu surat pemberitahuan pekerja baru kepada lembaga hasil, dan pihak lembaga hasil yang menerima borang-borang ini akan mendaftarkan nombor fail cukai sekiranya individu terbabit masih belum mempunyai cukai pendapatan. Kita tak tengok sama ada dia layak ataupun tidak So sekarang ni kita terima saja dan kita terus buka nombor fail itu. Okey, jelas settle dekat pendaftaran TIN ataupun Tag Identification Number. Okey, Puan Siti Sarah, setelah TIN ataupun Tag Identification Number diperolehi, apa lagi prosedur yang perlu dibuat oleh pembayar cukai bagi membolehkan mereka menghantar borang ataupun bagi tujuan akses ke lain-lain perkhidmatan yang disediakan oleh pihak hasil secara dalam talian? Silakan Puan Siti. Okey, Cik Saiful. Setelah kita memperolehi TIN, untuk kita have access to portal MyTax, kita perlulah mendapatkan PIN. Lepas TIN, PIN. Okey, alright. Jadi terdapat dua kaedah untuk mendapatkan your PIN. Jadi seperti yang Cik Saiful dah mention tadi, when you have your TIN tu, either you daftar sendiri untuk dapatkan your TIN ataupun it was done by your majikan, either or, it doesn't matter, so long as you have the TIN, then you either ini adalah dua kaedah tersebutlah. Sekiranya tuan-puan menggunakan komputer sama ada desktop ataupun laptop lah, you go to eCP55D untuk mendapatkan your PIN. But if you are using the mobile app, you go to eKYC untuk mendapatkan your PIN. Yang mana dalam eKYC ni you would have to take a selfie dan dia akan matchkan dengan your IC apa semualah yang dokumen yang telah maklumat-maklumat yang telah ada di dalam sewaktu pendaftaran TIN tersebut. Okey. So, easy peasy kan? Simple. Okey, alright. Okey, so maknanya walaupun tuan-tuan dan puan-puan telah mempunyai Tag Identification Number, ini tidak bermakna tuan-tuan dan puan boleh mempunyai akses terus untuk masuk ke dalam MyTax. Macam juga perbankan di luar sana, once you dah ada nombor account, you kena daftar juga bagi tujuan membolehkan you menggunakan aplikasi secara dalam talian yang disediakan oleh pihak bank. Sama juga dengan lembaga hasil, walaupun tuan-tuan dan puan-puan dah ada TIN, dah ada Tag Identification Number, permohonan perlu dibuat bagi membolehkan tuan memulai akses kepada e-perkhidmatan disediakan oleh pihak hasil itu sendiri, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih sama ada penggunaan eKYC, Know Your Client, ataupun menggunakan fungsi eCP55D. Caranya mudah, just masukkan, pergi ke laman sesawan kita kepada MyTax, masukkan nombor IC dan klik hantar jenis kad pengenalan. So sekiranya dia pop up message mengatakan ada CPE55D ataupun eKYC, itu menandakan bahawa tuan-tuan dan puan-puan masih belum berdaftar untuk penggunaan aplikasi e-perkhidmatan disediakan oleh pihak hasil. Okey Saiful. How about bila dia masuk ni and then suddenly tidak match. Maksudnya dia tidak dapat memperolehi PIN kerana data dia tidak match, kan? Usually it is because of the maklumat yang terdapat dalam TIN lah. Usually is your email address lah. Jadi what you have to do adalah kemaskini maklumat tersebut, and then kita boleh teruskan baru boleh akses untuk teruskan permohonan. Ya, betul. So, sebab maklumat di TIN kenalah match sewaktu you apply untuk your permohonan nombor PIN. Betul. Correct. Tak dinafikan dari keselamatan data maklumat pengguna pembayar cukai di luar sana, kita sangat strict dan agak berhati-hati. So kita akan pastikan pemohon yang memohon
nombor PIN tersebut adalah pemohon itu sendiri, bukannya orang lain. Ya, So kita nak pastikan benda tu, sebab tu kita akan semak dahulu maklumat permohonan tersebut sebelum kita serahkan nombor PIN kepada pembayar cukai di luar sana. Okey, Cik Imran. Ya. Dah selesai kita dapat nombor PIN. Lepas tu kita dapatkan pula nombor PIN untuk membolehkan kita create kita punya ID dan password untuk penggunaan sistem aplikasi MyTax. So, bagaimana pula dengan tindakan yang perlu dibuat oleh pembayar cukai di luar sana bila dia dah masuk ke dalam MyTax, tengok-tengok maklumat yang ada tu masih belum dikemas kini. Boleh Cik Imran advise mereka di luar sana? Silakan Cik Imran. Okey. Perkara ini memang terutamanya kalau tuan-tuan dan puan-puan pertama kalilah masuk ke dalam MyTax dan dah login apa semua, maknanya ke dalam MyTax tapi dapati maklumat-maklumat tuan-tuan dan puan tidak dikemas kini ataupun ada yang tidak betul alamat ke bilangan anak ke apa semua tu kan. Perkara ini amat penting untuk dikemas kini lah, sebab ia akan beri implikasi juga untuk urusan-urusan percukaian di masa akan datang lah. Tapi amat mudah. Dengan MyTax ini kita ada e-kemas kini. Tuan-tuan dan puan hanya pergi klik dekat e-kemas kini tu, dan dia ada dua, e-kemas kini profile untuk individu dan juga e-kemas kini profile untuk syarikat. Jadi untuk individu ni ialah untuk kemas kini untuk diri, profile dirilah secara online, dan untuk syarikat ini mengemas kini profile maklumat syarikat dalam online lah. Jadi perkara ini perkara yang perlu diambil perhatian supaya jika nampak maklumat tu tidak tepat ataupun kekurangan maklumat dalam tu, jadi isilah untuk kemudahan tuan-tuan dan puan-puan juga. Walau bagaimanapun bagi faktor security untuk keselamatan, seperti yang Cik Saiful cakap ni, kami amat strict dari segi data-data tuan-tuan dan puan-puan untuk kemas kini nama dan nombor kad pengenalan tuan-tuan dan puan-puan. Kita amat ketat lah ini, sebab ini merupakan yang paling penting, iaitu nama dan nombor kad pengenalan. Jadi tuan-tuan boleh kemukakan jika macam nama atau nama salah lah terutamanya. Jadi tuan-tuan boleh kemukakan dengan mengisi borang maklum balas pelanggan untuk permohonan kemas kini butiran pembayar cukai. Jadi ini kami tidak boleh tidak mahu pencerobohan maklumat lah, terutamanya kepada maklumat penting tuan-tuan dan puan. Sebab itu perkara ini kami tidak mahu ada salah guna. Tak salah guna. Jadi kami tuan-tuan untuk kemas kini nama dan nombor kad pengenalan tersebut perlulah mengisi borang maklum balas pelanggan tersebut seperti saya maklumkan tadi, dan juga ada di paparan. Selain daripada untuk e-kemas kini individu dan syarikat, untuk kategori-kategori lain masih dibenarkan secara manual lah, untuk kategori lain yang menggunakan borang CP600B. Jadi untuk sekarang kita untuk individu dan syarikat lah. Jadi itu Cik Saiful. Okey, terima kasih Cik Imran atas penjelasan itu tadi. So maknanya tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dah login ke dalam MyTax dan mendapati maklumat-maklumat yang berada di dalam MyTax tuan-tuan dan puan-puan itu adalah maklumat yang belum dikemas kini, tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat kemas kini secara dalam talian tanpa perlu hadir ke mana lembaga hasil yang berdekatan, kecuali tak boleh tukar nama dan tak boleh tukar nombor MyCard. Permohonan perlu dibuat menggunakan saluran yang lain sekiranya tuan-tuan dan puan-puan untuk bermohon untuk menukar nama ataupun menukar nombor MyCard tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai contoh, supaya anggota tentera dan anggota polis yang ingin menukar daripada nombor polis ataupun tentera kepada nombor MyCard awam, semua perlu membuat permohonan dengan melalui borang maklum balas ataupun pergi ke mana-mana lembaga hasil yang berdekatan dengan mengemukakan dokumen sokongan. Itu simple, mudah. So tak ada masalah untuk tuan-tuan membuat kemas kini. Dan yang paling penting, pastikan maklumat email dan maklumat nombor telefon adalah betul dan tepat. Sebab sebarang komunikasi ataupun maklumat untuk reset nombor PIN bagi permohonan apa saja, dia akan hantar melalui email tuan-tuan dan puan-puan yang berdaftar dengan lembaga hasil. So, kalau bagi email yang lain, puan mohon menggunakan email lain, permohonan itu tidak akan dilayan.
Okey. Simple. So maknanya kemas kini maklumat, pastikan maklumat tuan-tuan dan puan betul. Okey. So soalan terusnya Puan Siti Sarah Okey, kita dah ada nombor TIN, kita dah ada ID untuk kita login ke dalam MyTax dan kita pun dah kemas kini maklumat kita. So sekarang ni tibalah masanya kepada isu yang lebih penting, iaitu pembayaran cukai. Sebab hasil ni tak lebih lari daripada pembayaran cukai. So bagaimana dengan bayaran pendahuluan yang perlu dilakukan, sama ada pembayar cukai itu sendiri ataupun kepada majikan. Sekiranya adakah ada perkhidmatan yang disediakan kepada pembayar cukai di luar sana? Silakan Puan Siti. Okey Saiful. Jadi bagaimana dengan pembayaran cukai? Ya, kan? Okay. Now, bayaran pendahuluan yang dilakukan oleh majikan. Okay, what is bayaran pendahuluan? Bayaran pendahuluan ni adalah potongan-potongan yang dibuat secara bulanan oleh pihak majikan. Jadi kita tak bolehlah kata itu adalah bayaran cukai, kan? Because it has not turned into a cukai yet. Okay. Jadi terdapat beberapa perkhidmatan yang e-services yang disediakan ini untuk dibuat pembayaran pendahuluan tersebutlah yang banyak digunakan oleh majikan. Ya, ya. Contohnya, maybe kita boleh paparkan e-PCB. Okay, ini adalah untuk majikan yang tidak mempunyai payroll ataupun sistem penggajian berkomputer bagi membuat pengiraan, pengemukaan bayaran dan menyemak PCB dan mengambil kira potongan yang wajib dan juga potongan pilihan. Potongan pilihan tu usually is zakat dan all the other reliefs yang terdapat lah. Ya. Okay, then there's also ECP39. ECP39 ini adalah juga untuk majikan yang tidak mempunyai payroll yang untuk membuat pengiraan, pengemukaan dan juga bayaran PCB secara atas talian dengan mengambil kira potongan yang wajib sahaja. Okey. Bagi peserta-peserta webinar kita di luar sana yang bukan majikan, I'm sure you all mungkin tidak familiar lah sangat dengan all this kan. You might be thinking, how much are they going to potong kan from your salary? Yeah. Okay, it is actually according to a jadual yang telah disediakan dan the figure akan berkadaran lah ikut kepada your whether are you married or are you single, how many kids do you have. Yes, yes. And then there's also e-data PCB yang mana ini adalah kaedah penghantaran data PCB dengan menggunakan format TXT file dan membayar secara dalam talian juga bagi ini adalah bagi majikan yang mempunyai penggajian berkomputer. Sistem payroll. Sistem payroll, ya. Ini yang adalah sistem payroll. Okay, and we also have e-anggaran yang ini is catered for kategori syarikat, badan amanah, koperasi dan juga LLP, Limited Liability Partnership ataupun perkongsian liability terhad bagi mengemukakan anggaran cukai melalui CP204 dan juga pindaan anggaran CP204A secara dalam talian. Sebab seperti kita semua maklum, individu kita ada PCB, potongan cukai bulanan yang mana yang potongan ini adalah daripada salary on your monthly salary. And then untuk business owners we have CP500 yang potongan dibuat ataupun you remit the tax based on the previous year punya tax kan, and CP204 lah untuk syarikat. Okey, so jelas kat sini tuan-tuan dan puan-puan Okey, bayaran pendahuluan ni maknanya pay as you earn. So maknanya kita membayar cukai kita secara ansuran dan bila musim penghantaran borang tahun hadapan pada bulan 3 setiap tahun kita nak hantar borang cukai dan taksiran cukai dibangkitkan ke atas individu terbabit akan ditolak semula dengan jumlah potongan cukai bulanan yang telah dibuat pada bulan Januari sehingga bulan Disember tahun 2023. So maknanya akan ada refund lah. Kalau ada refund lah. But basically ini adalah satu apa kita kata satu so that the taxpayer tu tidaklah dibebani oleh big lump sum that you have to pay once you do your submission and then you realise tingginya your tax kan. Kena bayar lump sum sebab you have to pay accordingly, else you will be penalised kan for late payment. Jadi ini adalah satu kemudahan yang disediakan yang mana dibuat potongan itu oleh majikan. Okey. So jelas kat sini tuan-tuan dan puan-puan, bagi individu yang bekerja, tanggungjawab untuk bayaran pemberdahuluan ni adalah bukan kepada tuan-tuan dan puan-puan tetapi kepada pihak majikan.
okey, pihak majikan akan membuat kiraan berdasarkan kalkulator PCB sama ada individu terbabit layak dikenakan cukai ataupun tidak, dan majikan boleh dikenakan tindakan undang-undang sekiranya gagal meremitkan atau membuat potongan PCB kepada pekerja terbabit sekiranya pekerja terbabit layak dikenakan cukai. So boleh dikatakan anggaran berapa pendapatan bulanan yang layak dikenakan cukai, okey, saya boleh bagi secara anggaran dalam RM3,111 sebulan. So maknanya tuan-tuan dan puan-puan layak untuk dikenakan potongan cukai bulanan bagi mereka yang makan gaji dan single. Okey, dia ada range dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan pekerja di luar sana sekiranya makan gaji, semak dengan majikan masing-masing sama ada tuan-tuan dan puan-puan layak dikenakan cukai, sama ada potongan PCB tersebut telah dibuat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan inilah gunanya perkhidmatan siaran talian, di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh semak berapa jumlah bayaran PCB yang telah dibuat oleh majikan tuan-tuan dan puan bagi pihak tuan-tuan dan puan-puan. At least tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa pihak majikan telah melaksanakan tanggungjawab dia meremitkan bayaran PCB tuan-tuan dan puan-puan ke akaun hasil tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita dah panjang lebar kita bercerita Encik Imran ya. Okey, apa lagi aplikasi yang disediakan? Yang telah disediakan, kita dah bincang tadi pasal TIN, pasal bayaran, kita dah bincang pasal nombor PIN, pasal MyTax. So apa lagi aplikasi yang disediakan oleh pihak lembaga hasil kepada pembayar cukai di luar sana? Silakan Cik Imran. Okey, baik Encik Syaful. Seperti yang kita telah bincangkan tadi, beberapa function yang ada ya. Jadi saya kata sebenarnya dalam era MyTax ni macam-macam ada. Tidak seperti e-filing yang kita terhad kepada menghantar borang sajalah kan. Dan antara aplikasi yang terdapat dalam ni ialah eBNT syarikat. Dan aplikasi ini sebenarnya adalah untuk pembayar cukai syarikat. Maknanya pekerja syarikat untuk membayar cukai syarikat dan membuat pengisian dan menghantar borang nyata terpinda. BNT itu maksud borang nyata terpinda. Bagi syarikat secara dalam talian. Jadi sebelum ni mungkin tuan-tuan nak pinda apa yang itu, jadi tuan-tuan dan puan-puan perlu secara manual. Tapi sekarang dengan adanya MyTax ini, tuan-tuan boleh membuat pindaan secara dalam talian saja. Walau bagaimanapun buat masa ini ia terhad untuk syarikat saja, dan pembayar cukai selain syarikat masih boleh menggunakan BNT secara manual. Jadi itu antara perkhidmatan yang ada lah. Jadi yang seterusnya perkhidmatan yang kita tawarkan ialah e-resident. Ya, jadi untuk fungsi e-resident ini adalah untuk membolehkan pembayar cukai memohon CJ Taraf Mustautin. CJ Taraf Mustautin ini adalah jika tuan-tuan dan puan ingin tahu, yang tak tahu lagi, ialah pengesahan sama ada tuan-tuan dan puan adalah pemustautin di Malaysia atau tidak. Pengesahan ini nampak pentinglah kerana ia memberi kesan kepada kadar cukai tuan-tuan dan puan, sama jika tuan-tuan sama ada mustautin atau tidak mustautin. Jadi ia juga bertujuan untuk mengelakkan pencukaian dua kali ke atas pendapatan yang sama. Maknanya pendapatan katakan pengajian dicukai di Malaysia dan juga mungkin dicukaikan di negara pemustautin pembayar cukai tersebutlah, mungkin dia daripada Singapura ke, daripada Thailand ataupun Korea ke kan. Jadi ini supaya tuan-tuan dan puan-puan disahkan residen untuk mendapat manfaat di dalam perjanjian pengelakan pencukaian dua kali, yang kalau dalam kita sebut DTA lah, apa ni, double tax agreement. Jadi tuan-tuan boleh nikmatinya bila tuan-tuan ada sijil ni. Jadi sekarang, dulu tuan-tuan kena hadir ke pejabat, bawa pasport, nanti nak kena kira berapa hari berada di Malaysia. Jadi perkara itu remehkanlah, kena ambil masa lah. Sekarang di hujung jari anda saja, tuan-tuan boleh untuk fungsi e-resident ni. Dan juga seterusnya, ini amatlah popular di kalangan majikan. Majikan tu iaitu ESPC, iaitu Sijil Penyelesaian Cukai. Ini dia
terbahagi pada dua kategori, iaitu individu satu kategori dan satu kategori untuk kategori syarikat, perkongsian liability terhad dan juga entiti labuan. Untuk ESPC individu ini, tuan-tuan dan puan-puan majikan boleh membuat permohonan CJ penyelesaian cukai ini bagi pekerja yang berhenti kerja bersara meninggal dunia. Dan bagi sebelum ni bagi sektor swasta menggunakan borang CP22A lah. Dan juga bagi pekerja-pekerja kerajaan yang saya sebutkan tadi berhenti kerja bersara atau meninggal dunia menggunakan CP22B lah. Jadi sekarang perkara ni dengan adanya inspeksi ni akan lebih pantas tindakan. Maknanya tuan-tuan menghantar talian, kami menerima dalam talian, kami proses dalam talian, insya-Allah surat penyelesaian cukai itu akan dapat dikeluarkan dengan lebih cepat. Tidaklah pekerja-pekerja yang ingin bersara menunggu surat penyelesaian cukai itu dengan lama seperti banyak yang berlaku lah sebelum ni, kerana bila hantar secara manual tu banyak yang ni lah. Jadi satu lagi berkenaan borang pemberitahu pekerja yang hendak meninggalkan Malaysia juga boleh dimaklumkan secara dalam talian. Itu adalah antara fungsi-fungsi di dalam MyTax, dalam e-perkhidmatan percukaian yang kita tawarkan di dalam MyTax ni lah. Dan dia secara mandatory bermula minggu depan, tuan-tuan dan puan-puan akan boleh menggunakan secara dalam atas talian inilah untuk urusan-urusan tersebut. Okey, Cik Imran, terima kasih di atas penjelasan itu tadi berkenaan lain-lain peringatan yang telah disediakan oleh Lembaga Hasil dan Malaysia. Tapi tuan-tuan dan puan-puan di luar sana jangan perlu bimbang dan risau. Kebanyakan yang dinyatakan tadi adalah tanggungjawab majikan. Contohnya bagi permohonan ESPC untuk individu ataupun syarikat adalah di bawah tanggungjawab majikan ataupun syarikat ataupun owner itu sendiri. So sebagai individu, fokus tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk penghantaran borang cukai secara tahunan setiap tahun kepada Lembaga Hasil dan Malaysia. Okey, selesai sudah pusingan kedua sesi webinar Komu Buntu Teman Bantu edisi yang ke-9 ini. Okey, seterusnya kita akan pergi ke sesi Q&A. Kita akan berehat dulu, jangan ke mana-mana. Stay tune, Komu Buntu Teman Bantu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita selesai. Kita berada di sesi Q&A dan soalan-soalan diambil daripada ruang pigeonhole yang telah disediakan. Okey, kami akan membaca soalan-soalan yang diberikan oleh pihak pendengar atau penonton di luar sana. Okey, so kita mulakan. Okey, soalan dia. Permohonan SPC ataupun Tax Clearance for Company akan berkuat kuasa pada 1 Januari 2024. Bolehkah fungsi permohonan SPC untuk syarikat dilakukan dalam Taif 2.0 pada masa akan datang? Okey, silakan pada panelis kita. Untuk permohonan tax SPC bagi syarikat. Okey, untuk permohonan tax SPC bagi syarikat ini ya betul, memang mandatory pada starting from 1 January 2024. Okey. However, ini adalah digunakan oleh majikan lah. Maknanya syarikat itu sendiri, pengarah syarikat itu sendiri to execute that particular function lah. Yes, betul. Sekiranya will it be included in TAIF 2.0 itu currently kita tidak ada for now. But in the future we do not know lah. Kita akan ada penambahbaikan di mana sebab macam kita kata tadi, currently we have about 26 application products kan under e-services. If the number will keep on increasing lah, insyaAllah. So currently kita tak ada lah. Okey, so kat sini boleh saya rangkumkan bagi permohonan tax clearance letter untuk individu adalah tanggungjawab majikan, di mana pihak majikan perlu menghantar permohonan itu bagi pihak pekerja. Tapi bagi untuk tax clearance letter bagi company pula,
kebanyakan ini akan dilaksanakan oleh company secretary. Tapi fungsi tersebut masih belum ada dalam Taif 2.0 dan mungkin akan ada penambahbaikan pada masa akan datang dan boleh dibuat. Sebab sekarang ni dalam MyTax dia ada hanya gunakan satu ID ataupun satu password saja, di mana mereka perlu mengubah peranan daripada individu kepada pengarah syarikat dan mereka boleh melantik wakil untuk bagi urusan pencukaian bagi syarikat terbabit. So akan ada soon, tak lama lagi, insya-Allah. Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Setelah pengarah syarikat melantik akses peranan majikan atau wakil majikan, apakah pihak syarikat syar masih boleh guna peranan individu MyTax untuk serah borang E? Okey, benda ni agak simple lah kita nak katakan. Maknanya peranan di dalam MyTax itu adalah menentukan fungsi individu terbabit untuk menghantar borang ataupun tidak. Okey, kita boleh tukar fungsi peranan kita sama ada pengarah syarikat ataupun sebagai majikan ataupun sebagai individu. Dan sekiranya penghantaran itu dibuat atas nama peranan di individu tak wujud, mungkin penghantaran borang E itu boleh dihantar sebagai peranan sebagai majikan. So kena tengok dulu peranan tu, sebab seorang individu ni dia boleh individu peranan itu dia ada banyak. Dia boleh jadi individu, dia boleh jadi pengarah syarikat, dia boleh jadi majikan. So kita tengok kategori apa majikan tu, sama ada syarikat sunnah berhad ataupun sole proprietor. Okey, ini saya pun boleh jawab, tak perlu bagi pun dekat kepada panelis kita untuk jawab soalan-soalan ni. Okey, soalan seterusnya. Tapi mainly the difference in the peranan tu is peranan. Also the access to ni kan. Yes, because menentukan pengarah access. They have a bigger access. Yes, betul, dan dia boleh lantik. So maknanya wakil yang dilantik tu dia ada limited access saja. So Correct. kalau pengarah tak bagi akses kepada borang E, so dia tak boleh nak masuk. Ya, betul. Okey. Soalan seterusnya, sekiranya ada. Kita ada lebih kurang 10 minit saja lagi, lebih kurang. Masa terlalu mencuburi kita. Okey. Kerajaan menggalakkan perkhidmatan bagaimana untuk pembayar cukai yang sudah meninggal dunia atau bersara perlu membuat penutupan secara dalam talian atau masih perlu ke kaunter. Okey, silakan. Okey. Bagi kes-kes yang meninggal dunia ini kan, maknanya majikan perlu pertama sekali jika masih bekerja lah. Jika masih bekerja, majikan perlu maklumkan lah. Maknanya dia akan stop semua PCB apa semua tu, dia akan maklumkan pekerja ni tidak lagi sebagai pekerja mereka semualah. Dan untuk katakan meninggal lah, untuk matikan fail lah, senang dulu dia orang sebut matikan fail kan, dia punya term tu. Matikan fail maknanya fail tu dah tak nak ada di lembaga hasil sebab orang dah tak ada kan. Perkara tu tuan-tuan dan puan-puan perlu untuk menghantarlah dokumen-dokumen sokongan yang tertentu kepada lembaga hasil, kerana itu one and for all kena clearkan semua. Maknanya jika ada cukai tertunggak, jika ada pun, sebab kita pun tidak mahu Allahyarham ataupun si mati yang tu masih mempunyai tunggakan cukai, maknanya waris lebih dinasihatkan untuk selesaikanlah apa-apa percukaian ataupun one and for all. You datang, you bawa all the dokumen, surat kematian, CD kematian ke apa, and then settle di pejabat kami lah, lebih mudah kan. Sebab kan dia akan ada two-way communication untuk perkara-perkara ini kan. Imran, I would also like to add untuk clearance tu, untuk ESPC itu adalah tanggungjawab majikan untuk memberitahu kepada pihak LHDNM sekiranya terdapat pegawai yang berhenti daripada syarikat tersebut, keluar negara, has left the country, our country, ataupun meninggal dunia. Jadi ini adalah tanggungjawab majikan untuk itu sekiranya individu terbabit masih bekerja dengan majikan dan menjadi tanggungjawab majikan untuk menghantar borang CP22A ataupun CP22B sekiranya pekerja terbabit telah meninggal dunia. Tapi sekiranya individu terbabit telah pun bersara, telah pun tidak ada kerja, maknanya anda menjadi tanggungjawab waris untuk memaklumkan kepada lembaga hasil berkaitan dengan status pembayar cukai. Dan penghantaran borang cukai boleh dihantar, tidak boleh dihantar secara dalam talian bagi mereka yang telah meninggal dunia. Hanya boleh dihantar melalui ejen cukai menggunakan Taif 2.0 ataupun secara manual, maknanya boleh cetak borang tu, borang penghantaran secara manual, dan
diisi dan diataskan sekali dengan sijil kematian pembayar cukai terbabit dan dihantar ke mana-mana lembaga yang berdekatan bagi tujuan penutupan fail cukai pendapatan. So hopefully jelas ya berkenaan dengan pembayar cukai yang telah meninggal dunia ni, sebab bila melibatkan ada bayaran balik, ada tunggakan cukai, lembaga hasil punya kuasa untuk melantik berdasarkan grant probate yang dikeluarkan oleh pihak mahkamah ataupun pejabat tanah siapa yang layak untuk mewarisi bayaran cukai tersebut atau bertanggungjawab untuk membayar cukai yang tertunggak bagi pembayar cukai yang telah meninggal dunia. Okey. Soalan seterusnya daripada Jim Hul. Okey, jika PCB tidak diremitkan kepada lembaga hasil dalam Malaysia, apakah impak ke atas pekerja ataupun pembayar cukai itu? Silakan. Ini soalan mudah pada saya. Okey, dia tak remit bayaran, dia dah potong PCB tapi dia saya jawablah. Okey. Okey, PCB tidak diremitkan. Dia punya apa kita kata, dia punya cara dia macam nilah. Majikan lah ni kan. Majikan dah potong duit tu. Duit gaji pekerja lah. Dia potong, diamanahkan kepada majikan untuk meremitkan kepada LHCN sebagai sebahagian daripada cukai dia. Dan jika bila dia menghantar my tax tu, e-filing pada tu, jika dia ada lebihan, patutnya dipulangkan kepada pekerja. Sebab asalnya memang itu gaji dia. Dan dia PCB tu memanglah tanggungjawab majikan, tapi bila majikan tidak menghantar tidak meremitkan kepada LHCN, dah tentulah menjadi satu kesalahan. Dan sebenarnya mengikut akta kami, Akta Cukai Pendapatan 1967, memang tuan-tuan yang tidak meremit tu akan boleh di-compound. Majikan terbabit lah. Majikan yang tidak tu terbabit. Dan jika perkara ni berlaku, pekerja boleh melaporkan kepada kami lah, kepada lembaga hasil negeri, dengan membawa dokumen sokongan lah, slip gaji, EA form ke apa kan. Jadi perkara tu kalau tuan-tuan dan perempuan tak laporkan, pihak kami pun tak tahu yang gaji dipotong tapi tidak diremitkan. Betul. Jadi tuan-tuan pekerja dah mendapat dapat pendapatan tuan-tuan dipotong untuk membayar cukai. Tapi majikan tidak membayarlah cukai tersebut. Jadi majikan boleh dikenakan compound lah, satu kesalahan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Okey, betul tu Cik Imran. Okey, sekarang ni harus difaham so gunanya e-perkhidmatan ini sebenarnya pembayar cukai boleh semak sama ada bayaran PCB tersebut diremitkan ke akaun pembayar cukai itu ataupun sebaliknya. Okey, harus diingatkan okey, bila potongan PCB itu dipotong dalam slip gaji pekerja terbabit, individu terbabit, okey, bila sewaktu pelaksanaan penghantaran borang cukai pendapatan, okey, sistem sendiri akan pop up mengatakan sama ada tunggakan cukai ataupun ada refund. So sekiranya ada tunggakan cukai, ini bermakna kemungkinan besar bayaran PCB tersebut tidak diremitkan oleh pihak majikan. So adalah sangat penting untuk pembayar cukai di luar sana, individu yang bekerja yang ada PCB untuk memastikan bahawa bayaran yang dipotong dalam slip gaji itu diremitkan ke dalam akaun pembayar cukai oleh pihak majikan. Okey. So tinggal lagi 7 minit. 11-7 minit, ada lagi lebih kurang 3 minit soalan. Adakah kita perlukan soalan seterusnya? Mungkin terakhir ataupun soalan terakhir Okey. Soalan seterusnya, okey, overseas company registered branch in Malaysia director are foreigner with no TIN number. In order to use e-services, they compulsory to register TIN number, compulsory to submit ITRF annually. Okey, silakan. Terima kasih. Memandangkan the overseas company is registered in Malaysia, the directors are required to acquire TIN. So you have to register yourself and get a TIN number, and then we will also identify lah whether are you a resident of the country. If you are, and then because not necessarily they are resident, but kita kena tengoklah berapa hari you berada di negara ini berdasarkan Section 7. Ya, betul. Akta Cukai Pendapatan 1967. Sama ada resident ataupun tidak lah. Ya, correct. Tapi in this case, soalan itu the director has to register for a TIN, and then we will see if you are a resident, and then you have to submit accordingly. And if you are not a resident but you receive income from this country, then you have to submit form yang
Form M lah instead Form of M, yes. apa Okay. B. Ini apa-apa pun kita berbalik kepada director. aplikasi perkhidmatan kata e-SPC ataupun apa e-resident kita tadi tu. So dia akan menentukan sama ada pengarah tersebut perlu menghantar borang cukai ataupun tidak, ataupun hanya menghantar borang cukai kepada negeri asal dia berada. Sebab kita betul. untuk mengelakkan double tax agreement tu lah. Okey. Ya. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan okey dah 11:10 minit. Saya tahu banyak lagi soalan-soalan yang kami terima di Pigeonhole tapi masa terlalu mencemburi kita. Okey, tapi tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Soalan-soalan tersebut kita akan kumpulkan dan kita akan jawab, dan kita akan email kepada tuan-tuan dan puan-puan jawapan yang sepatutnya bagi soalan yang dibangkitkan. Okey. Okey, sebelum saya akhiri sesi webinar Komo Buntu Teman Bantu kali yang terakhir ini, saya beri peluanglah kepada panelis-panelis kita untuk memberikan pesanan ataupun kata-kata akhir kepada penonton di luar sana, dan kita mulakan of course with ladies first. Silakan Puan Siti Sarah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, saya amat bersyukurlah. I'm very happy to have been telah terpilihlah untuk menjayakan webinar Komo Buntu Teman Bantu untuk pada kali ini. Dan saya amat berharap kepada penonton-penonton yang di luar sana, saya amat berharap kita telah mendapat manfaat daripada sesi perkongsian kita pada hari ini, and to all the newbies or the new future taxpayers out there, adik-adik di luar sana yang baru menyertai yang baru masuk in the job industry lah kita kata ya. Jadi please do so, please register yourself, dapatkan your TIN dan dapatkan PIN, masuklah dalam portal MyTax, berjinak-jinak lah dalam portal MyTax tersebut. And for the ones yang ingin membuat submission, yang mana yang terlupa nak buat submission for the past few years ke, please do so, because currently there's an ongoing program which is a special voluntary disclosure program 2.0 yang sedang berlangsung sehinggalah May 2024. So this is the perfect time for you all untuk membetulkan apa-apa yang tak betul, dan untuk declare apa-apa yang you have not yet declared ya. Jadi silalah ambil peluang ini. Jadi sekian saja, semoga semua telah dapat mendapat manfaat. Okey, terima kasih Puan Siti Sarah. Cik Imran pula bagaimana? Silakan sepatah dua kata. Okey, kata-kata terakhir sepatah dua kata kan. Masa pun pendek. Okey, seperti sedia maklum dah, hampir 1 jam kita ni bersama tadi dalam kita info berkenaan perkhidmatan ni. Jadi tuan-tuan dan puan, saya sarankan buat turunlah, downloadlah MyTax tu dan cuba explore, tengok mana yang nak pergi overseas tu dah boleh check sekatan perjalanan. Jadi berjinak-jinaklah dengan aplikasi MyTax tu. Dan di kesempatan ini juga saya sebagai pengarah operasi negeri Perak yang menjaga pelanggan-pelanggan ni, yang khidmat pelanggan, saya mengucapkan berbilion terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memberi sokongan untuk program Komo Buntu Teman Bantu ni daripada bulan Januari daripada awal tahun lah yang kita mulakan program Komo Buntu, dan mendapat sambutan dari semasa ke semasa, makin bertambah penonton dan kita berkongsi ilmu. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan selama ini, dan insya-Allah program ni nampaknya mendapat sambutan, dan kita akan teruskan untuk tahun-tahun yang akan depan. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata akhir ini, saya ingin maklumkan bahawa kita akan ada satu program baru melalui saluran TikTok yang untuk hasil daripada hasil perak, iaitu 80 hari Yop Labun Cukai. Itu satu program TikTok yang kita akan sama-sama tips-tips pendek, yang ringkas. TikTok je pendek je kan, yang ringkas untuk tuan-tuan tu dengan hasil untuk hasil perak dan 80 hari Yop Labun Cukai. Tidak ketinggalan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pengarah hasil negeri Perak atas sokongan kami untuk mengendalikan program-program yang memberi manfaat kepada pembayar cukai ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Cik Imran. Alhamdulillah. Okey,
Terima kasih diucapkan kepada panelis-panelis kita yang sudah berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada tim Multimedia Perak yang bertugas lumus di belakang tabir dalam memastikan kelancaran webinar ini, dan tidak lupa kepada Pengurusan Hasil Negeri Perak dan Pengurusan Tertinggi Lembaga Hasil yang sentiasa menyokong program pendidikan cukai ini. Saya Saiful Nizam bin Saad selaku hos anda pada hari ini memohon ampun dan maaf sekiranya ada kekhilafan sepanjang saya mengendalikan program ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada tahun hadapan. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koma Buntu, teman bantu. Bye.